Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Akak ucapkan terima kasih kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini akak akan kongsikan satu lagi kisah seram mengenai jalan tau, di mana ada seseorang DM akak nak lagi kisah seram mengenai jalan. So, hari ni akak akan kongsikan lagi satu kisah seram mengenai jalan. Kalau korang nak tahu jalan dekat mana, korang kena stay dengan akak. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Seperti yang akak cakap tadi, akak akan ceritakan lagi satu kisah tentang anchor di satu jalan. So, akak cakap kat mana tu? Kali ni akak pilih jalan di Keluang menuju ke Mersing. Mungkin ramai yang dah bercerita mengenai anchor di Jalan Keluang menuju ke Mersing. Rata-rata penduduk sekitar pun mungkin dah lali mendengar cerita pasal jalan tersebut tau. Dah rasa lapuk, dah biasa kan? So, penulis ni dia teringin juga nak kongsikan pengalaman dia dekat sini. Mungkin jalan cerita dia agak sama, tapi dia tak pastilah sama ada perasaan tu sama ke tak sama ke, sebab lain orang, lain cara cerita, lain dia punya pengalaman. So, akak gelarkan penulis ni sebagai Syafiqah. Cerita ni terjadi dalam tahun 2010-2011. Macam tu lah. Syafiqah dia ingat-ingat lupa jugalah kan. Tapi pengalaman ni agak seram korang. Sebab Syafiqah ni dia ada menyatakan kedudukan dia semasa kejadian tu. Itulah kedudukan yang dirasa paling dekat dengan makhluk gaib. Walaupun bukan dia lah yang nampak makhluk tersebut semasa kejadian yang dilalui. Cerita dia macam ni. Syafiqah ni dia seorang student. So, biasalah kan, kalau seorang student ni mestilah ada study week kan. Jadi Syafiqah ni dia nak pergi study week tau dekat rumah kawan dia. Macam itulah bermulanya kisah dia. Masa Syafiqah balik untuk study week tu, maknanya tak sempat lah dia nak balik ke rumah dia, dekat rumah kawan dia tu, dekat Kajang tong korang. Akak gelarkan kawan dia ni sebagai Lela. Niat Syafiqah lepas pada study week tu, dia nak ikut Lela ni balik ke kampung halaman. Lela ni pula kampung dia tu berada di Mersing. Dah ada peluang kan nak ikut. So, teringin jugalah Syafiqah ni dia nak pergi sebab dia tak pernah pun sampai ke sana. Jadi dah di offer, dia pun Alhamdulillah dah kan. Pada masa tu, Syafiqah dia bersama dengan 2 orang kawan dia. Maknanya mereka semua ni bertiga. Semua perempuan tau. Akak bagi tahu tadi salah seorangnya tu nama dia Lela. Seorang lagi nama dia Ina. Dah sedia segala barang apa semua, kelengkapan kan, ngongek semua. Mereka pun bertolaklah dari Kajang nak menuju ke Mersing. Mereka balik kampung ke Mersing menaiki kereta jenis Toyota Camry model lama yang dipandu oleh Lela pada masa tu. Mereka bertolak pada awal pagi dan mereka sampai dekat Keluang sekitar jam 2 petang macam itulah. Syafiqah selepas tu, mereka semua ni singgah berehat di rumah salah seorang kawan dia tu, Ina. So, alang-alang dah melalui laluan ke rumah Ina tu. So, diorang pun stay rehat dekat rumah Ina tu. Diorang makan tengah hari dan sebagainya. Selesai untuk semua urusan, termasuk mereka solat apa semua. Lebih kurang sekitar pukul 4 atau pukul 5 petang, mereka pun berangsur menuju ke Mersing. Dalam perjalanan tu pula, mereka sempat singgah di petrol station dekat pekan sebelum masuk ke jalan Keluang Mersing sebab mereka nak isi minyak kereta bagi penuh tau. Tak nak lah something yang jadi tengah-tengah jalan kan, tak elok kan.
So kalau siapa-siapa yang tak pernah sampai ke kawasan tu, Syafiqah ada bagi tahu tau. Jalan dia ada 2 hala dan setiap hala tu dia ada 1 lorong. Lorong kiri dan lorong kanan tu dia ada ladang tau. Jalan tu pula keadaan dia lebih kurang macam seolah-olahnya kita lalu atas batas lah kan. Satu batas macam tu, kiri kanan dia ada ladang. Macam tu lah dia nak maksudkan kan. So gambaran dia yang dia bagi lagi, kiri kanan jalan tu dia ada nampak macam gaung lah sikit. Maksudnya agak bahayalah perjalanan untuk melalui jalan tersebut. Okey. Pekan Mersing tu pula berada di kawasan yang agak kedalaman sikit tau. Macam tu lah korang. Akak pun tak pernah lagi sampai ke sana. Orang-orang Mersing mestilah faham kan keadaan jalan dekat sana. So, orang-orang Mersing lebih mengenali situasi dekat sana. Masa pergi ke sana, Lela dia ada cakap pada Syafiqah ni, hanya ada 2 jalan je untuk pergi dan balik ke daerah Mersing. Satu-satunya jalan, itulah yang mereka sedang lalui pada waktu kejadian tu. Dan satu lagi, jalan yang menghala ke Pahang. Macam tu lah. Okey, berbalik kepada cerita asal tadi. Selepas mereka tu dah isi minyak apa semua, ngongeng-ngongeng kan, mereka pun teruskanlah perjalanan. Masa tu jam menunjukkan lebih kurang pukul 6.30 petang. Macam tu lah. So, bila 6.30 petang kita boleh dapat imajikan dia nak berangsur kepada maghrib kan. Agak suram jalan kat situ kan. Perjalanan pun agak jauh juga. Jadinya Lela yang sedang memandu pada masa tu, dia bagi tahu kepada Syafiqah, dia cakap, tak apa, kita bawa slow-slow je, dah lewat petang ni. Masa Lela cakap tu, mereka betul-betul berada sebelum nak masuk ke jalan yang dia jelaskan tadi, jalan yang macam batas tu. So Lela dia drive tak laju mana lah kan. So dia drive dalam lebih kurang 50 ke 60 km per jam. Macam tu je. Niat Lela dia bawa slow sebab nak berhati-hati. Sebab suasana dah petang. Lagi pula bahaya kan kat situ. Tapi itulah kan, tak tahu pula mereka apa yang nak terjadi selepas tu. Perkara yang memang betul-betul mereka ni tak dapat nak duga. Dia macam ni. Jalan masa tu nampak memang sangat lengang. Tak banyak kereta pun yang lalu. Dalam 2-3 biji kereta je yang mereka selisih. Betul-betul dalam 10 minit selepas mereka dah masuk kawasan jalan batas tu, mereka mula lalu jalan yang agak macam suram kan. Syafiqah dia rasa macam berhayal sikit sebab suasana petang dia dah jadi redup, tak panas semua. So dia rasa macam pening-pening. Dia cuba pejamkan mata dia sebab dia tu jenis mabuk kereta tau. Tak tahulah, mungkin jugalah dia duduk dekat seat belakang. So keadaan dekat seat belakang tu macam kita rasa teruyuh hayang dia tu lebih sikit kan. Jadi dia rasa macam tak tahu nak kawal tau. Dia punya rasa pening, rasa mabuk kenderaan tu. Dia pun cuba untuk pejamkan mata dia. Dia cuba untuk lelap, dia cuba untuk mengatasi saat dia rasa pening tu. Baru je dalam 5 minit korang, Syafiqah pejamkan mata dia. Tiba-tiba dia dengar tau bunyi yang sangat kuat. Masa tu dalam hati Syafiqah ni dia menjerit, "Mak, ayah, aku nak jumpa mak ayah lagi. Mak, ayah." Syafiqah dia jadi cemas. Teruslah dia terbeliakkan mata dia. Pandangan mata dia tu agak kabur-kabur je pada masa tu. Dia nampak dekat depan dia tu merah-merah, dekat bahagian kiri kelopak mata dia tu macam tu. Lepas tu kelopak mata dia rasa macam berat sangat nak buka kan, sebab macam ada something dekat atas kelopak mata tu macam tu kan, melekit-lekit macam tu kan. Dia pun peganglah mata dia. Lepas tu kan, tiba-tiba tangan dia korang rasa melekit. Dah rasa melekit tu. Lepas tu dia carilah spek mata dia. Sebab Syafiqah ni dia rabun tau korang. Nasib baik spek mata dia tu masih stay ada kat atas muka dia tau. Tapi dalam keadaan sengit spek mata dia, jadinya dia memang tak nampak lah dekat depan. So Syafiqah pun dia pakai semula spek mata dia tu. Barulah dia nampak sesuatu. Rupa-rupanya dekat muka dia dah ada darah. Dekat bucu bingkai sekiri spek dia pun dah ada darah. Diorang dah aksiden tau korang. Dan Syafiqah pada masa tersebut dah tercedera. Dia cuba untuk bangun selepas aksiden tu. Maksud selepas kejadian dia
Tak tahulah tempat ke macam mana, korang kena dengar dulu tau. Dia cuba bangun, tapi tak boleh. Terus je mulut dia cakap, "Weh, kenapa ni? Kenapa ni?" Syafiqah dengan kawan dia yang seorang lagi tu, Ina, dia mula rasa cemas tau. Mujur jugalah Lela yang drive kereta. Pada masa tu jenis yang cool, jenis yang tak adalah cepat cemas macam tu kan. So lepas tu Lela dia tarik nafas panjang-panjang, nafas dia tu dalam-dalam. Lepas tu dia cakap, "Okay semua tenang, kita settle satu-satu, korang jangan risau, okay?" Nah macam tu. Barulah Syafiqah ni dia perasan bahawa pada masa tu kereta mereka dah terbalik. Kedudukan keadaan kereta mereka tu dalam keadaan berdiri mengereng, di mana bahagian pintu kiri kereta tu berada di bahagian atas, mereka sekarang berada di bahagian sebelah pintu kanan. Macam tu lah Mak Saleh cakap sideways. Tak pastilah Melayu cakap apa kan. So Lela dengan pantas dia bagi tahu pada Ina supaya jangan buka seat belt masa tu. "Kak, kau jangan buka seat belt tu kak, nanti penyek aku, tingkap aku dah pecah ni kak." Macam tu. Jadi Lela yang akan mula buka seat belt dia. Lepas tu dia akan pergi ke belakang lah, macam tu lah kan, sebab dia duduk bahagian bawah tau. So Syafiqah pun pada awalnya dia duduk di sebelah kiri seat belakang sebelum aksiden tu. Tapi bila dah aksiden tu, dia dah pergi ke seat kiri lah kan. Jadi masa tu nak dijadikan cerita, masa tu Syafiqah ni tak pakai seat belt tau. So dia dah tercampak ke belakang seat driver. Kemudian Syafiqah ni dia terus cuba buka pintu belakang sebelah kiri, tapi tak boleh sebab kereta dalam keadaan yang berdiri mengereng kan. Yelah, perempuan kan, baru lepas aksiden lagi, tak larat tau nak tolak pintu, nak tahan pintu tu. Jadi Lela dia try juga buka seat belt dia. Lepas tu dia berjaya buka seat belt dia tu. Dia cuba juga untuk tolong Ina yang kedudukan tergantung dengan hanya diampu seat belt dia tu. Syafiqah dia bukan tak nak tolong mereka berdua, tapi antara mereka bertiga masa tu dialah yang paling teruk sekali cedera. Yelah, pandai kan tak pakai seat belt, melambunglah dia dekat belakang, lepas tu cedera. Kaki Syafiqah pada masa tu dia rasa sengal-sengal. Nasib tak patah je kaki dia pada masa tu. Bila Ina dah berada dalam kedudukan melepasi tergantung tu, dia dan Lela ni berusaha untuk keluar dari kereta. So nak dijadikan cerita lagi, mereka ni cuba nak buka pintu kereta tu 2 kali tau. Mereka usaha tapi gagal. Masuk kali yang ketiga, mereka cuba juga untuk tolak pintu tapi gagal. Still tak boleh buka, still terkatup semula pintu tu tau. Lela dia cuba nak tendang pintu tu, dia tendang lagi. Tapi itulah, pintu tu tetap terkatup semula. Akak cerita ni pun akak dapat bayangkan betapa sukarnya keadaan mereka pada masa tu. Posisi kereta tu tak mengizinkan mereka untuk berdaya nak buka pintu tu. Kesian, sedih sangat tahu korang. Kalau kita yang alami, akak tak tahulah apa yang kita dapat rasakan pada masa tu. Tiba-tiba kan, dalam situasi cemas tu, muncul seorang lelaki tau menahan pintu tu. Lepas tu lelaki tu cakap pada mereka bertiga ni supaya cepat keluar. "Cepat dek, keluar dek, cepat, abang tolong tahankan pintu ni, cepat." Macam tu. Kawan-kawan Syafiqah dia keluar dulu. Kemudian Syafiqah akan menyusul last sekali sambil merangkak keluar pakai tangan je, sebab kaki dia dah sakit dan dia dah cedera teruk. Keluar je daripada kereta, Syafiqah nampak tahu abang yang tolong mereka tadi tu bersama dengan seorang pakcik tengah tunggu kat luar kereta. Abang tu terpaksa dukung Syafiqah naik balik ke atas jalan yang batas tu dekat situ sebab dia dah cedera dekat kaki. Barulah Syafiqah ni perasan masa tu dia sebenarnya dah pun aksiden. Dan untuk pengetahuan korang, kereta mereka ni dah masuk ke dalam gaung. Gaung tu pula boleh dikatakan tak adalah terlalu rendah tau. Lebih kurang dalam 20 ke 30 kaki dari jalan atas. Cuba korang imagine kan. Lepas tu kan mereka pun duduklah kat atas jalan tar yang masa tu orang ramai kat situ dah lapik dengan kapet warna merah tau, dia dah bentangkan kat situ. So adalah makcik dengan abang-abang dekat situ hulurkan mereka ni air. Tapi untuk Syafiqah,
diorang tak suggestkan untuk minum air tu sebab diorang takut Syafiqah ni ada pendarahan dekat dalam, sebab rupa Syafiqah paling teruk pada waktu tu. Abang yang bawa mereka ni naik atas tu, abang tu dia tanya pada mereka ni, macam mana boleh jadi hilang kawalan masa memandu? Abang tengok kereta depan korang tadi 2 biji okey je, yang belakang 3 biji tu cuba elak kereta korang. Kereta korang je yang terhuyung hayang. Syafiqah dengan kawan-kawan dia tu pun mulalah rasa pelik tau. Dia hairan sebab masa Lela memandu tu, depan mereka tak ada kereta pun korang. Jalan kosong je dekat depan mereka. Belakang ya betul, memang ada dalam 2 biji 3 biji kereta, tapi jarak kereta-kereta kat belakang tu jauh. Memang sangat jauh. Boleh dikatakan sayup-sayup je nampak lampu daripada belakang. Jalan tu mereka lalu kosong. Kereta dia je yang mendahului kenderaan-kenderaan yang lain yang jauh di belakang. Macam mana abang tu boleh cakap jalan tu banyak kereta yang lalu lalang? Pelik kan? Kenapa Lela yang tengah drive tak nampak pun pada kenderaan-kenderaan yang lalu lalang tu? Lela dia ada cakap tau, masa dia tengah drive, tiba-tiba dia rasa ada berdentum sebelah kanan kereta. Lepas tu kereta pun terbabas sikit ke kiri sebelum dia tekan brake. Lepas tu dia balas steering ke kanan. Bila dah ke kanan, dia nampak kereta laju dari arah bertentangan. Dengan pantaslah dia terus brake sekali. Lepas tu dia balas steering ke kiri semula. Dalam keadaan cemas tu, Lela sempat tekan brake 2 kali sebelum kami terus terjunam masuk ke dalam gaung tu. Tak ada kereta pun yang langgar kami, dan masa tu Lela bawa dengan kelajuan 50 km per jam. Kami sepatutnya dah berhenti dengan jayanya. Kalau dah 3 ke 4 kali tekan brake kecemasan, kereta kami tak adalah laju sangat masa tu. Tapi Lela bagi tahu kereta yang dipandu dia tu tetap juga bergerak dengan laju masuk ke gaung. Nak kata tayar meletup, tak juga. 4 tayar semua okey je. Masa tu pun hujan tak adalah lebat, renyai-renyai je macam tu. Sangat pelik lah dengan apa yang abang bagi tahu kami ni. Kata Syafiqah panjang lebar pada abang tu. Abang tu pun teruslah jawab, adalah tu yang ganggu kamu. Abang tu cakap lagi, kalau ada nak jadi perkara gaib macam ni, abang memang selalu tergerak hati nak lalu jalan ni. Abang tu memang tak dinafikan oleh Syafiqah, dia nampak memang warak, pakai kopiah, pakai baju Melayu putih. Sebab itulah masa kamu terbabas, abang betul-betul dekat belakang kamu naik motor. Mujurlah abang perasan kamu terbabas. Kalau tak, abang rasa tak ada siapa pun yang akan perasan kenderaan kamu tu masuk dalam gaung. Kata abang tu pada Syafiqah. Mereka pun tanyalah pada orang awam kat situ, kenapa dengan jalan ni? Apa maksud abang tu ada yang ganggu kami? Macam tu. Adalah makcik-makcik kat situ pun ceritalah, jalan tu memang keras. Dah selalu sangat berlaku kemalangan jalan raya dekat situ, malah ada yang menyebabkan kematian. Kiranya mereka ni sangat bertuah pada waktu tu. Baru tahun sebelum tu je ada yang terbabas and driver meninggal dunia kat tempat yang sama mereka jatuh tu. Dia terbabas masa tu tak dinafikan hujan memang sangat lebat, dan memang malang pada waktu tu. Driver tu tak dapat nak kontrol dia punya kereta, so dia terbabas. Orang jumpa kereta dan mayat dia seminggu selepas aksiden. Abang tu cakap juga, yang kamu rasa berdentum dari kanan tu, ada yang hentam kereta kamu. Benda tu memang sengaja hentam kereta kamu, mungkin dia marah. Abang nampak ada patung dalam kereta kamu, patung teddy bear. Teddy bear siapa ni? Lepas tu Syafiqah pun cakap lah, teddy bear kawan dia. Mungkin juga benda tu cuba nak rasuk pada teddy bear tu, tapi adalah tu sebab yang tertentu membataskan benda tu untuk tidak boleh merasuk ke pada teddy bear tu. Macam tu lah. Barulah mereka ni teringat tau, di mana mereka ni memang ada simpan Al-Quran dalam dashboard dalam kereta tu. Mungkin itulah yang membataskan benda tu untuk mengganggu mereka dari gangguan syaitan tu. Meremang juga mereka bila dengar cerita tu tau. Sama ada mereka ni jadi takut disebabkan oleh cerita tu, ataupun mereka terbayangkan tentang kemalangan tu,
kemalangan yang hampir meragut nyawa mereka tahu. Kedua-dua keadaan tu betul-betul buat mereka sangat trauma. Orang ramai yang lalu lalang dekat situ tengok kereta mereka pun ada yang tanya tahu, ada kematian ke? Mereka yang duduk tepi jalan tu pun macam terkejut. "Hey, kami sini okey," sahut salah seorang daripada mereka bertiga tu. Sebab kalau dilihatkan badan kereta memang teruk orang. Itulah, ada yang tanya, ada kematian ke? Sebab itulah kalau tengok pada kereta tu memang tak boleh nak kata apalah kan. Nasib baiklah mereka ni pakai kereta yang bodi agak kuat. Kalaulah mereka ni naik kereta kancil ke, Viva ke, rasanya tak sanggup dah nak dibayangkan apa yang terjadi pada mereka. Itu bukan akak cakap, tapi Syafiqah yang tulis. Okey korang, tak cukup dekat situ je seramnya. Lepas balik dari hospital, Alhamdulillah, kecederaan mereka taklah terlalu serius sehingga mereka tu kena stay dekat hospital. So mereka bertiga pun balik ke rumah atuk Lela, sebab mereka tadi kan nak balik ke kampung di rumah atuk Lela. Jadi bila dah sampai dekat rumah tu, atuk dia pun sediakanlah mandi bunga macam tu lah. Mereka bertiga ni kena mandi bunga, kena mandi air yasin. Atuk dengan nenek Lela tu kebetulan memang mengajar Al-Quran tau korang. Jadi atuk dan nenek Lela ni dia yang suruh mandi bunga, mandi air yasin tu nak bagi segar badan. Kata dia pula untuk halau gangguan lah, supaya tak adalah mereka tu diganggu apa-apa ke, sesuatu ikut dia orang balik ke, macam tu lah. Jadi tanpa banyak soal mereka ikutkan aja apa yang atuk dan nenek Lela tu suruh. Terpaksalah Syafiqah tu dimandikan kawan dia sebab dia tak boleh nak bergerak macam biasa. Lepas mandi mereka pun dengar atuk Lela ni bacakan ayat suci Al-Quran dan ayat-ayat pendinding. Malam tu Syafiqah bertiga buat keputusan untuk tidur sambil pasang ayat suci Al-Quran dekat handphone tau. Sebab diorang ni takut juga kalau ada apa-apa yang terjadi kepada mereka masa tu. Tidur pula tu mereka kena tidur bergelap. Maklumlah salah seorang daripada mereka bertiga ni, ada seorang tu memang tak boleh nak tidur cerah-cerah ni, memang tak boleh. Tambah pula dengan suasana kampung tu memang dah sejuk, dah best apa semua kan. So mereka tu tidur awal tau. Syok kan kat kampung. So bila mereka tidur tu kan, gerak kau, dalam pukul 9-10 malam macam tu lah, bilik mereka tidur masa tu dekat master room. Master room kat rumah tu lah. So bilik yang paling depan, dan dia ada banyak penjuru tau. Keliling dia ada tingkap bilah kecil macam tingkap rumah teres lama, macam tu. Mereka ingatkan bila mereka dah pasangkan Al-Quran tu ada pendinding kan, so tak ada apalah yang akan ganggu mereka. Tapi mereka ni sebenarnya dah terlalu awal rasa lega sebenarnya. Sebab apa tahu? Sebab malam tu mereka tidur satu katil queen sama-sama. Syafiqah dia tidur dekat hujung katil sekali, hujung tu, tepi dinding. Tapi kan dia dengan kepala dia tu, betul lah dia kepala dia lah kan, menghadap ke arah tingkap. Kawan Syafiqah lagi dua orang tu tidur bersebelahan dengan dia. Kaki Syafiqah tu dia menghadap meja solek tau. Meja solek yang jenis zaman-zaman dulu yang ada cermin yang panjang tu. Inilah yang lagi seramnya korang, lagi menakutkan. Sebab baru je nak terlelap, ada pula yang main cakar-cakar dinding kayu tau. Bilik mereka tu dari luar dia dengar, Syafiqah ni dengar tau. Bukan dari luar. Maknanya dia dengar tu memang dari luar lah, tapi dia duduk kat dalam lah kan. Lupa pula nak bagi tahu, rumah atuk Syafiqah ni memang totally kayu tau. Syafiqah dia teringat masa tu, masa dia dengar bunyi syrik, macam tu, bunyi dekat papan lah. Syafiqah dia teringat orang cakap tau, kalau ada dengar bunyi yang macam tu, jangan tegur. Lepas tu jangan terlampau fikirkan sangat lah pada bunyi-bunyi yang macam tu, buat tak tahu je. Tapi ada jugalah Syafiqah ni dia terfikir masa tu, siapa pula lah tengah-tengah malam tu main cakar-cakar sengit-sengit dekat dinding kan. Nak sedapkan hati sendiri punya pasal, Syafiqah dia fikir positif je. Mungkin atuk Lela ni tengah alihkan barang ke, tengah kemas dinding lagi ke. Teruslah dia pun sambung tidur. Tiba-tiba korang, dalam lebih kurang pukul 3 pagi macam tu lah, bilik tu jadi terang benderang. Syafiqah dia terjaga tau masa tu. Dia ingatkan nenek ke atuk ke pada Lela ni tengah tengok-tengokkan mereka ni. Rupa-rupanya Lela yang bangun buka lampu. Tangan Lela tu
masih lagi dekat Swiss tu, masa dia tegur Lela kenapa buka lampu, Syafiqah dengan Ina ni, dia stay juga tanya kepada Lela. Sebab dia dah pada awalnya Syafiqah ni dah tanya pada Lela, tapi sebab Lela tak nak bagi respon, so Ina ni pun tanyalah mereka berdua, tanya lagi kenapa tiba-tiba bangun buka lampu pula. Dia cakap tak ada apa pun lah, tidur je lah. Esok dia cerita, so berteranglah mereka bertiga tidur disebabkan Lela tu dah tak boleh nak tertidur. Jadi disebabkan mereka dah terlampau penat, bercampur pula dengan sakit badan, tanpa fikir panjang tau, mereka terus juga sambung balik semula tidur. Esoknya bangun je daripada tidur, terus Lela tanya tau, malam tadi ada tak korang rasa apa-apa? Ada tak? Semua bagi jawapan rasa yang berbeza-beza, tak sama. Pengalaman tak sama. Syafiqah dia beritahu, dia ada dengar cakap Ina yang tidur dekat sebelah, dekat tengah tu, bagi tahu dia ada dengar suara halus tau. Dalam masa yang sama tau dia orang dengar. Tapi suara halus tu lebih menyeramkan tau. Sebab suara halus tu macam, tak tahu akak nak gambarkan macam mana, akak pun tak tahu sama ada suara tu macam ataupun suara halus yang macam tu, akak tak sure. Tapi si Ina ni dia tak endahkan pun pada suara tu. Yang pasti dia teruskan juga tidur. Dia tak nak kecohkan keadaan dekat situ. Lagipun dia yang rasanya paling kuat dekat situ. So yang buka lampu tu paling scary tau korang, si Lela. Sebab apa tau, lebih kurang pukul 2 pagi macam tu, Lela dia terjaga. Dia nampak ada satu susuk tubuh perempuan tau. Badan dia rambut panjang. Lepas tu perempuan tu menghadap cermin, kaku je berdiri kat cermin. Seramkan korang. Lepas tu kan, susuk tubuh tu tetap juga berdiri tegak dekat cermin tu. Dia nampak melalui cermin tu tau. Sebab mereka kan berhadapan dengan cermin. Lepas tu susuk tubuh tu memang tak memandang ke arah mereka lah. Tapi walaupun tak pandang ke arah mereka, si Lela tetap rasakan, Masya Allah, siapa kat depan tu? Makhluk apa yang kat depan dia kan? Yang pastinya dia yakin itu bukan nenek dia. Lepas tu dia cubalah nak kejutkan Syafiqah dengan Ina ni, tapi dua-dua tak ada respon. Terus terang Syafiqah cakap, Syafiqah ni jenis yang senang terjaga. Kalau dia dengar je bunyi katil sebelah macam tu pun, yang goyang-goyang tu pun, dia dah boleh terjaga. Tapi yang peliknya, kawan dia cakap memang dah puas kejutkan pun mereka tu, tapi mereka tetap tak terjaga tau. Aku dah goncang-goncang badan korang, puas aku goncang, tapi tak juga korang bangun. Tu yang aku fed up sangat nak kejutkan korang. Aku bangun, aku buka lah lampu bagai. Barulah korang tu nak terjaga tau. Bila buka lampu tu memang betul lah, barulah susuk tubuh badan yang Lela nampak tu hilang tu. Kata Lela bangun lepas tu kan, lepas dia nampak susuk tubuh tu, dia dah rasa macam berdebar semua. So dia buka lampu, dia bangun tu, susuk tubuh hilang pun semua. Dia capai handphone, dia nak kuatkan speaker handphone tu dengan bacaan ayat suci Al-Quran sebelum mereka tu sambung tidur balik semula. That's why lah korang, si Lela ni tak bagi tahu kepada Syafiqah dengan Ina pada masa tu. Bila disoal apa yang dia, kenapa dia bangun tiba buka lampu semua kan, dia tak nak mengeruhkan keadaan pada masa tu. Subuh tu dah selesai solat subuh semua, Lela dia bersama dengan atuk dengan nenek dia pergi balik semula dekat tempat mereka terbabas tau. Adalah masa tu dia bawa sekali imam kampung tu juga ke tempat tu sebab nak, adalah something dia nak tengokkan balik kat situ kan. So atuk dia minta supaya imam tu azankan tempat tu. Lela dia join jugalah atuk dia, siramkan air Yasin dekat tepi jalan, dekat tempat kejadian tu. So atuk dia ada cakap lah, mungkin roh dekat tempat ni yang aksiden kat situ tak tenang macam tu. Atuk dia doakan supaya anak cucu cicit supaya anak cucu dia ni lah, termasuk Syafiqah ni, tak diganggu dah. Maksudnya kalau ada apa-apa kat situ ke, jangan dah nak ikut balik ke rumah dah, tak payah. Kalau boleh nak semuanya berbalik kepada asal, macam tu lah. So selepas mereka ni balik dari tempat tu, alhamdulillah korang,
Dah tak ada dah yang ikut ataupun ganggu mereka bertiga. Orang awam yang mereka jumpa termasuklah pekerja dekat wad kecemasan hospital yang merawat mereka ada cakap tau, bukan benda tu benda baru. Kalau aksiden dekat kawasan tu bukan perkara yang baru, dah biasa. Kan akak cakap tadi, penduduk kat situ mesti dah biasa. Bukan benda baru sebenarnya. Dia orang dengar makhluk gaib kacau tempat tu, menyebabkan aksiden kat situ. Dah biasa sangat. Tiap-tiap minggu ada je kes dekat tempat tu. Nasilah pengalaman Syafiqah dengan makhluk gaib ni tak adalah seberapa takut dan seberapa hebat macam yang orang lain lalui. Tak tahulah nak kata nasib baik ke apa, cuma dia minta tak naklah lagi dia lalui pengalaman yang menakutkan tu. Yang tu pun dia dah rasa macam seram sangat. Tak boleh nak bayangkan kalau dia nampak lagi benda yang bukan lebih daripada tu. Moga kita semua ditutupi hijab dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa, insya-Allah, amin. Dia pesan tau, jaga diri semua, sentiasa dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So, itulah kisah untuk kali ni. Akak harap orang terhibur dengan story yang akak sampaikan, dan apa yang baik macam biasa sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk korang sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Setakat ni saja daripada akak. Akak mohon maaf kalau akak ada tersebut jalan ke macam yang story sebelum ni kan, tersalah jalan, akak minta maaf. So korang jangan lupa untuk like, share dan subscribe pada channel akak, dan juga terima kasih untuk semua yang mendengar sampai habis. Bye. Assalamualaikum. Bye.